أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله. الحمد لله بنعمة الإيمان والإسلام. الحمد لله بنعمة القرآن والسنة. الحمد لله على كل حال وعلى كل شيء. الحمد لله بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Amma ba'du. Yang pertamanya bersyukur kita dan kita rafakkan segala puji dan puja khas hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada kita Muhammad alaihi wassalam. Itu juga kepada keluarga baginda sallallahu alaihi wasallam, dan para sahabat yang menyampaikan risalah dan berdakwah serta berjuang menegakkan agama Allah, para ulama, kalangan tabi'in, tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Insyaallah pada malam ini sebagaimana yang telah dimaklumkan kepada saya bahawa kita ada kuliah yang tajuknya itu berkaitan dengan syariah ataupun fiqh, mana lebih khususnya dalam babul munakahat, yang mana kita biasa mempelajari bab at-taharah dan juga bab al-ibadah, dan mungkin sebagian kita pernah mempelajari dalam bab muamalah, dan peringkat yang ketiga inilah yang dikatakan babul munakahat. Dan setelah munakahat ini masuk bab al-jinayat, bab jinayat yang melengkapi fiqh di dalam Islam. Ya, kalau kita setakat belajar ibadah belum sempurna. Kalau kita sudah belajar tentang bagaimana muamalah, sama ada yang berkaitan dengan perniagaan ataupun apa saja yang berkaitan dengan interaksi sama insan, itu dikira sudah sebahagian kesempurnaan. Apatah lagi kalau sekiranya dia mempelajari dalam bab munakahat, kahwinan. Ini akan membawa diri seorang itu lebih tinggi maratib kedudukan, sama ada dalam kerja-kerja yang berkaitan dengan dunia maupun juga dalam bentuk akhirat. Dan yang terakhir ialah bab yang dikatakan bab jinayat, bab yang berkaitan dengan hukum hakam orang yang melakukan perkara-perkara ataupun undang-undang yang berkaitan dengan Islam. InsyaAllah pada malam ini sama-sama kita akan membuka lembaran yang berkaitan dengan bab munakahat bagaimana yang telah dimaklumkan. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, dalam bab munakahat ni kita lihat terlalu banyak dalil-dalil yang saya ambil daripada beberapa buah kitab. InsyaAllah kita akan cuba guna kitab yang agak kontemporari, Al-Fiqhul Minhaji. Ini adalah terjemahan daripada ulama Syria karangan Dr. Mustafa Al-Khan dan Dr. Mustafa Al-Bowo, masih hidup lagi, dan diterjemahkan pada awalnya di Malaysia ni dengan usaha daripada pihak Jabatan Mufti Negeri Sembilan. Mereka telah mengarahkan supaya kitab ini diterjemahkan. Alhamdulillah dalam beberapa versi kitabnya telah diterjemahkan, dan setahu saya sudah 3 cetakan kitab ini keluar. Hanya mungkin 1,000, 2,000, 3,000 buah kitab naskah yang mengandungi 3 jilid kalau yang asalnya. Kalau kitab yang diterjemahkan mengandungi lebih kurang 6 jilid. Saya tidak pasti mengikut cetakan masing-masing. Ala kulli hal, insya-Allah dalam bab munakahat ni setiap pekerjaan yang kita ingin lakukan itu kita kena tahu A sampai Z. Dari hukum hakam, cerita ni, baru kita akan rasa tenang, baru kita rasa selesa untuk berjalan. Begitulah dalam ibadah, begitulah dalam muamalah, begitu dalam munakahat. Kalau kita tidak tahu A sampai Z cerita dia, kemungkinan besar kita akan menghadapi masalah. Di dalam perkahwinan ini dia banyak ujian. Saya teringat seorang kawan di Jordan, dia cerita, kalau datang seorang mengatakan kepada kita, apakah makanan yang paling kita sukai?
pada waktu pagi contohnya, kita katakan nasi lemak berlauk sotong, ya, lauk sotong, campurlah apa-apa saja yang kita minat. Kalau kita makan tengah hari benda yang sama macam mana? Masih boleh tahan lagi. Kalau kita makan pula pada waktu malam, kita mungkin berfikir macam kurang, kalau istilah orang Sabah ni, kurang syuk sudah. Ya. Kalau tiap hari mungkin boring, gibau, mungkin benci dalam malam. Jadi dalam perkahwinan ni kita ada matlamat, kita ada misi dan visi dia. Kita kena melihat dasar yang telah ditunjukkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Sebab apa kita mengejar sesuatu perkara itu mestilah dengan panduan daripada Al-Quran dan Sunnah. Barulah kita tahu, barulah kita tidak tersesat dan tidak menyeleweng ataupun terhenti di tengah-tengah jalan. Maka sebab itu insya-Allah pada malam ini kita akan cuba petik beberapa ayat Quran yang berkaitan dengan hal ini sebelum kita masuk dalam hal yang lebih mendalam. Ambil dalam kitab luar, dalam buku ini dia agak ringkas. Yang mana kalau kita lihat ayat yang biasa kita dengar dalam khutbah ataupun mana-mana majlis ilmu, kadang-kadang ulama itu akan membaca ayat ini, surah An-Nisa ayat yang pertama yang berbunyi ba'da a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Yang mana dalam ayat ini Allah berfirman, wahai sekalian manusia, ittaqu rabbakum, takutlah kamu dengan mengikut perintahnya, meninggalkan larangan. Itu yang dikatakan takwa terhadap Tuhan kamu, yang mana Allah SWT di antara kebesaran dia dan kehebatan dia di dalam mukadimah surah An-Nisa ini, alladzi khalaq, yang menciptakan. Hebatnya manusia, dia boleh mereka, tetapi dia tidak tentu boleh mencipta, dan memang tidak boleh mencipta. Ya. Manusia boleh reka bangunan daripada kayu-kayu dan daripada batu-batu, tetapi manusia tidak mampu mencipta batu ataupun kayu itu sendiri. Ya. Begitu juga dengan diri manusia ini, allazi khalaqakum, yang Allah SWT kurang kuat sikit, kita boleh senang bagi dengar. Yang menciptakan kamu, allazi khalaqakum min nafsin wahidah, daripada satu jiwa, satu manusia, yakni Adam. Kemudian wabatha minhuma rijalan katsira, ya. Kemudian wa khalaqa minha zawjaha, kemudian daripada Adam ini diciptakan pula Hawa. Ya. Diciptakan pula zawjaha, istrinya, zawjuha. Kemudian daripada mereka berdua ini wabatha minhuma rijalan katsiran wa nisaa, dan daripada mereka berduanya Allah SWT terbitkan, kembang biakkan, ya, manusia yang ramai. Mana kita ni bersaudara. Pernah ada orang kadang setengah tu dia berasa bangga dengan nama dia. Siapa nama kamu? Nama saya Sayyid Muhammad bin Sayyid Ali. Apa bahasa Sayyid? Sayyid ni orang tahu keturunan Rasulullah. Ada orang berbangga dengan namanya. Bukan Said, ini Sayyid, ya. Di Malaysia ni ada nama Said, Syed, Habib, ada yang nama Mior, ada yang nama, mungkin mereka mengaitkan bahawa mereka ini ada keturunan dengan keluarganya Rasulullah. Setengah ada silsilah, setengah tidak ada silsilah. Ya. Jadi apalah, itulah saya nak bagi tahu saya punya keturunan Sayyid. Saya pun keturunan Nabi juga. Nabi apa? Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita sama-sama manusia yang tidak ada bezanya. Ya. Jadi kita bertakwa. Orang yang paling tinggi, yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah atqakum. Itu dalam mukadimah tadi, ya, wattaqu, ya, ittaqu, bertakwa. Sebab itu yang dilihat oleh Allah. Kemudian wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, yang mana kamu telah menggunakan namanya untuk kamu memerlukan di antara satu sama lain. Kita berdoa, memohon kepada Allah, ya.
wal arham, dan jangan kamu sekalian memutuskan silaturahim. Eratkan, jagalah silaturahim dengan perkembangannya. Innallaha kana 'alaikum raqiba, karena Allah SWT ini sentiasa mengawasi kita. Allah SWT membiarkan kita tetapi tidak melepaskan kita. Nah, ini kita kena tahu konsep ni. Sebab itu manusia dia boleh buat apa yang dia mau, tetapi Allah tidak lepaskan dia. Maksudnya sampai satu masa dan satu ketika nanti ada hisab. Ya, walaupun kamu lepas kebijaksanaan kamu, kehebatan kamu dan sebagainya, ilmu kamu yang tinggi, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha Berkuasa tidak akan melepaskan kamu pada satu ketika nanti. Nah, ini. Kemudian dalam ayat yang lain Allah SWT berfirman, ini tentang mukadimah bab munakahat. Allah berfirman, ini biasa kita baca juga dalam zikir ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha. Nah, biasa kita dengar ya, pada maksurat ada. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Surah Ar-Rum. Ayat berapa? Ayat 21. Yang mana di antara tanda-tanda kebesaran Allah lagi disebut dalam Al-Quran ini, bahwa Allah menjadikan daripada diri kamu ni azwaja, pasangan. Jangan susah hatilah. Kalau yang belum lagi itu jangan susah hati. Orang yang susah hati ni orang yang tidak yakin. Dah dapat di dunia, dapat di akhirat. Sebab apa? Kita yakin dengan Allah, kita yakin dengan Al-Quran. Ya, jangan sibuk sangatlah. Buat masa yang belum lagi sampai waktu dan ketiganya. Kita sibuk nanti, insya-Allah akan datang. Benda tu insya-Allah, jangan susah hati. Ya, tapi jangan tidak usaha pula. Ni bila nak ada apa, tawakal Allah. Anak ketua lah. Sampai ketua lah. Kan? Jadi kita kena usaha. Yang mana Allah SWT jadikan daripada diri kita antara kebesarannya azwaja, pasangan. Ya. Yang mana litaskunu, ya, yang akan memberikan kita cenderung, rasa cenderung kepadanya, dan juga rasa tenteram dengan kehadirannya. Ya. Nah, itu dia, itu tanda-tanda dia. Nah, kalau kita duduk nampak sudah macam ada perbezaan yang begitu banyak, ketahuilah itu di antara tanda-tanda yang tidak menunjukkan kesesuaian kita dengan ini. Itu dalam bab munakahat ni ada, nanti kita akan cuba kupas yang dikatakan bab kafah, kufu. Matching tu dah. Matching aja. Ya, sebab apa? Sebab sedangkan pelak pun kita kena kan ngam-ngam istilahnya. Apatah lagi kalau suami isteri. Dengan sebab itu insya-Allah sebab itu di antara tanda-tanda kebesaran Allah supaya benda ini berkekalan, ya, lahirnya ketenangan, ketenteraman bila bersama dengan pasangan itu. Ya. Kemudian wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah SWT jadikan rasa kasih dan sayang. Bukan kasih sayang, kasih dulu dan sayang. Ada beza. Nah, ini boleh tengok dalam tafsir. Ya. Kemudian Allah SWT berfirman lagi, kita dengar. Sebab ini tugas Rasulullah, ya, yang mana mereka dihantar, para nabi ini dan juga para rasul ini, yatluna alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Kena baca dulu ayat Quran, itu adab. Saya baca dulu. Nanti kita masuk dalam pecahan-pecahan bab fikih. Allah SWT berfirman, wa laqad arsalna rusulan min qablik wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah. Ini dalam surah Ar-Ra'd ayat 38. Mana Allah SWT berfirman dalam ayat ini, sesungguhnya kami telah mengutus para nabi, para rasul. Mereka ini sebagai contoh kita. Ya. Sebelum daripada kamu, wahai Muhammad, wahai umat Muhammad, telah ada nabi-nabi yang sebelum ini. Yang mana wa ja'alna lahum, kami telah menjadikan bagi mereka ini azwajan wa dzurriyyah. Ya. Ada istri dan juga ada anak bini. Jadi ini sunnah Rasul dan sunnah nabi-nabi sebelum ini. Sebelum Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan sebab itu jangan memandang ringan dalam bab perkahwinan. Ya. Ini cukup penting. Sebab ada orang tidak kahwin. Ya. Tidak ada istilah tidak kahwin. Tapi ada setengah orang berhujah. Ada ulama-ulama yang tak kahwin. Siapa? Siapa yang tahu di sini? Ulama yang hebat tapi tak kahwin. Imam Nawawi. Siapa lagi? Imam Ibn Taymiyah. Ya. Bahkan ada satu ulama, Syekh Abu Fatah Abu Mudah, ya, seorang ulama Suriah yang ada di di Saudi, ya.
Dia banyak ada mengarang satu kitab yang namanya Al-Ulama' Uzzab. Ya. Ulama-ulama yang bujang. Tapi mereka ini bukan sembarangan. Ya, maksudnya mereka tidak berkahwin, tapi ada alasan yang kukuh. Mereka berkahwin. Macam Imam Nawawi mengatakan, kenapa kamu ni wahai Imam Nawawi, wahai Yahya Ibn Syaraf. Ya. Nawawi itu nama dia punya gelaran dia. Kenapa kamu buat semua sunnah Nabi, tapi satu sunnah kamu tinggalkan? Bahkan sunnah yang kamu tinggalkan sunnah di antara sunnah yang besar. Ya, Imam Nawawi dengan mudah. Saya ini dia kata terlalu sibuk dengan ilmu. Saya sudah berkahwin dengan kitab. Maksudnya saya sudah kontrak sudah dengan ilmu ni, wakaf diri untuk ilmu sehingga saya tidak rasa ada kesempatan untuk memikirkan masalah-masalah manusia begitu. Dan saya khawatir, kata Imam Nawawi, bila saya masuk dalam pintu sunnah ini, saya akan membuat banyak kesalahan dan dosa. Itu hujah dia lah. Maksudnya bila saya takut nanti saya kahwin, saya akan menimbulkan fitnah pada diri saya dan pada orang berkenaan. Saya tahu keadaan diri saya tahu kemampuan diri saya dalam bab ini. Bahkan beliau mengarang tidak terlepas dalam karangan kitab Matan Minhaj yang disyarahkan begitu banyak di kalangan ulama-ulama fiqh Syafi'i, yang di mana di situ ada kitab Mughni Muhtaj, Tufatul Muhtaj, Nihayatul Muhtaj, karangan Imam Ramli yang mengarang berjilid-jilid kitab. Bahkan beliau mengarang kitab yang tidak habis namanya Majmu', disambung anak muridnya Imam Subki, tidak sempat dihabiskan, disambung oleh beliau satu jilid, kemudian beliau meninggal. Sampai satu zaman lebih ke tahun 80-an, Dr. Al-Mufi'i di Mesir, ya, bermimpi berjumpa dengan Al-Imam Nawawi. Wahai Muti'i, kamu sambung kitab aku ini. Sudah lebih kurang 700 tahun, lebih kurang 700 tahun masanya di antara Imam Nawawi dengan Dr. Muti'i ini, ulama Azhar ni. Akhirnya bermimpi dan dia cuba mengarang mengikut metod manhaj kitab Majmu', dan akhirnya menjadi sebuah kitab yang terbesar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kitab itu belum diterjemah lagi. Tidak tahulah kalau di Indonesia. Di Malaysia ni belum ada lagi kitab Majmu'. Karangan Imam Nawawi dia salah satu kitab yang terbesar dalam mazhab Imam Syafi'i. Kalau ada bagus belilah, buat rujukan. Setakat ini tidak ada lagi. Ya. Jadi ini di antara sedikit latar belakangnya ulama yang tidak bernikah. Begitu juga Ibn Taymiyah yang biasa kita dengar. Adapun yang lain-lain itu masing-masing mempunyai hujah-hujah tersendiri. Tapi mengikut sunnah Rasul dan para Nabi ini, mereka semua berkahwin dan bernikah. Kemudian kita lihat bagaimana dalam surah Al-Furqan ini diajarkan kita, walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina. Diajar kita berdoa, minta kepada Allah SWT dikurniakan isteri-isteri, wa zurriyatina, dan zuriat-zuriat yang mana mereka ni qurratu a'yun, ya, yang menyejukkan, yang menyenangkan hati apabila memandang. Ya, maknanya kalau kita melihat isteri dan anak ini, kena ada pandangan yang macam itu. Dan kita kena pilih awal-awal dan kita kena teliti dalam pemilihan ini. Ya, sebab cantik ini relatif. Satu benda yang tidak sama setiap orang. Ya. Tapi ada yang sepakat. Kadang-kadang ada yang sepakat. Tetapi tidak semua akan sepakat dalam hal-hal yang berkenaan. Contohnya baju sendiri pun ada yang suka merah jambu, ada yang suka warna kuning, orange dan sebagainya. Jadi ini relatif. Jadi dalam hal begini kita cari yang sesuai. Maksudnya yang sesuai ini macam mana? Yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Bukan sesuai ikut nafsu. Orang sekarang dia ikut nafsu. Itu yang jadi masalah. Saya teringat kata seorang untuk guru dulu, dia kata, kalau kamu menjumpai seorang wanita di tengah jalan, dia khawatiri nanti kamu akan berpisah di tengah jalan. Kamu akan terputus di tengah jalan. Maka carilah dengan sebaik-baik. Jangan di tepi jalan, jangan yang orang bilang tidak ada tahu asal usul dan sebagainya. Baik, kita akan kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian yang mana kita kena berdoa apabila dapat isteri yang solehah, anak yang soleh ataupun solehah, waja'alna lil muttaqina imama. Minta diri kita dan juga generasi kita supaya mereka ini menjadi imam, ya, di kalangan orang yang muttaqin. Ya, minta level yang tinggi terus. Bukan minta imam di kalangan orang Islam, kalangan orang muttaqin. Ya. Orang muttaqin ni orang yang taraf dia tinggi. Muslimun,
Mukminun, muttaqun, orang yang bertakwa. Dan mereka ini tidak sama tarafnya. Kata dalam ayat Quran dia tidak sama. Ya ayyuhallazina amanu. Ya. Kemudian ada yang minta la'allakum tattaqun di hujungnya. Sebab apa? Nak naikkan taraf yang mukmin tadi kepada al-muttaqun, yang bertakwa. Kemudian ayat yang lain menyatakan Allah SWT berfirman, "Fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba'." Ini hati-hati. Ya, kadang-kadang ada yang salah tafsir. Dan saya pernah tengok tafsir ulama-ulama yang berbeza tentang ayat ini. Yang mana Allah berfirman, "Fankihu." Ya, hendaklah kamu bernikah. Nikah ni kalau kita tengok dalam kitab ni, lughatan ad-dhamm wal jam'. Maksudnya himpun ni, berhimpun, menghimpunkan, ya. Tetapi kalau disebut istilahnya ialah lebih kepada akad, berlandaskan kepada berapa ayat. Itu nanti kita akan tengok yang mana istilah nikah ini maksudnya akad. Akad yang sah, bukan akad yang tidak sah. Dan dia ada dia punya syarat-syarat sebagaimana yang kita akan pelajari insya-Allah, sama-sama kita bincangkan. Fankihu ma taba lakum, nikahilah akan kamu, akan wanita-wanita yang kamu sukai, minan nisa, daripada kalangan wanita yang kamu sukai. Ma taba. Jangan yang tak suka. Itu bahaya tu. Ya, kenapa kahwin dengan dah orang tua paksa macam mana? Jangan. Ya, kita kena terang. Saya ada pelajar dulu dekat LP dulu, dekat Sendakan. Dia mengadu dengan saya, dikahwin paksa. Kalau perempuan tak apa, ni lelaki. Saya dikahwin paksa, Ustaz, macam mana? Macam mana Intan? Macam mana kamu ni? Sepatutnya kamu yang kena tegas, kamu lelaki. Dah kahwin Ustaz, macam mana? Jadi dia hambar hubungan dia. Dan dia, ya, mukadimah yang bermasalah akan melahirkan banyak masalah. Itu kaedahnya. Kalau sudah masalah mukadimah tu, yang lain pun akan masalah. Nauzubillahi min zalik, ya. Dalam ayat ini Allah SWT mengatakan, "Ma taba lakum," ya, minan nisa masna, 2. Ya. Mula satu lah, bukan dia bilang, oh, langit ni maknanya bila disuruh nikah ni langit Allah SWT masna, langsung 2, bukan. Tes satu dulu. Ya, masna ni istilahnya apa orang bilang jumlah yang dibolehkan, ya, bermula daripada jumlah yang besar, ya, masna 2, ya. Kemudian wasulatha wa ruba', 2, 3, sulatha wa ruba' ada 4. Pernah terjadi dulu ini di Pondok Pasir Tumbuh, Kelantan. Ada beberapa kawan yang mengaji di sana dulu. Orang bukan Islam, dia datang tengok pondok tu. Ini ada orang Kelantan kan? Ada. Satu orang saja. Ya. Ataupun bakal. Tidak tahu kalau bakal. Yang mana apabila didatangi beberapa orang bukan Islam, dia berjumpa dengan tuan guru. Tuan guru, saya tidak ingat tuan guru mana, dia ceritalah. Anak murid ini dengar. Dia kata, "Saya nak tanya." Dia kata, "Nabi Muhammad ni kahwin berapa orang?" Kita belas kan? 11, 12, begitulah. Tapi dia kata, "Kenapa kamu umat Islam sampai setakat 4 sahaja? Kalau kamu betul-betul ikut sunnah, sebenarnya ikut macam Nabi lah, Nabi Muhammad. Kenapa kamu tak kahwin lebih daripada 4? Kita bawa jaringan Al-Quran. Tapi realitinya, Nabi kamu sendiri tak ikut Al-Quran. Dia pergi di markas, tempat pondok yang memang ada tok guru, dia pergi berhujah dengan hal ini. Kalau kita lah, ditanya oleh orang Sabah contohnya, yang daripada mana-mana, bilangnya, "Saya mau tanya satu soalan sebelum saya masuk Islam. Kenapa Nabi Muhammad boleh kahwin sampai 11? Yang kita ni umatnya hanya setakat 4 saja. Dan kenapa Nabi Muhammad tidak ikut 4 tu? Apa hujahnya?" Kalau kamu boleh jawab, saya masuk Islam. Gimana tuan-tuan? Hadirin, agak-agak ada boleh jawab? Kita ni pelajar universiti. Kalau dicabar macam ni, secara spontan macam mana kita nak jawab? Agak-agak saya pun boleh jawab. Saya bagi peluang lah. Mana tahu kan, rasa-rasa dia ada hujah yang boleh menambahkan ilmu kita masing-masing. Macam mana nak jawab? Nabi Muhammad ni, dia kahwin lebih daripada 4. Kenapa kita tak ikut dia? Kenapa Al-Quran sebut 4 sahaja?
Satu persoalan ya. Sebab di sini lelaki semua, jadi bolehlah buka bab-babnya sikit. Kalau ada wanita, kena tapis dan berlapis. Kalau tidak, dia terasa. Dia kata, hai, dia bilang mukadimah lain sudah dia. Memang patut kami tak datang lah. Jadi maknanya, setengah ulama pula ada yang mengira-ngira tentang ayat ni ya, dengan tafsir masing-masing. Tak tahulah, ini bukan ulama ahli sunnah. Saya dapati ada setengah ulama Syiah. Dia campurkan istilah ini. 2 campur 3 dah apa? Dia matematik ke sini. Admit. Tak tahulah istilahnya kan. Dia campur dengan 3, 5. Campur dengan 4. Dah apa? 9. Bolehlah sikit. Ingat sama dengan Nabi. Setengah ulama lebih hebat lagi, dikali. Cuba hadirin yang ada kali ni, yang ada di sini, cuba kali. 2 kali 3 apa? 6. 6 kali 4? No. Lagi hebat. Ini Syiah. Saya pernah belajar sebab munakahat karangan Dr. Azhar. Cerita pendapat-pendapat ulama bahkan mengalihkan pada ayat ini. Allah, Masya Allah. Ya, mengalahkan Rasulullah. Tapi yang tadi itu, macam mana nak jawab? Ya, sunnah khusus. Ya, dalam bab sunnah ni ada dipanggil al-khususiyah di Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada bab yang dikatakan khususiyah, seperti solat tahajud, solat malam yang diwajibkan ke atas Rasulullah tetapi tidak diwajibkan ke atas umat, disunatkan saja. Ya, itu Rasulullah. Bahkan dalam mazhab Imam Abu Hanifah, mereka meletakkan solat witir itu sebagai solat yang wajib, bukan fardu. Dia beza sedikit. Jadi mereka ni mengikut ya pahaman masing-masing lah. Jadi kalau ikut sunnah Rasulullah ni, ya, ada yang memang khusus untuk Rasulullah, khususiatun Nabi. Ya, ada yang tidak dikhususkan. Wajib bagi Rasulullah, tidak wajib bagi kita. Ya. Jadi dalam bab nikah ini diasingkan, dikecualikan. Bahkan kalau kita lihat pun, yang Rasulullah nikah ini hampir semua yang majoriti dah janda. Bukan setakat janda, yang sudah berumur lingkungan 60 tahun ke atas. Agak-agak kalau nak ikut sunnah Nabi ni, berani tak? Jadi saja yang satu yang muda, yang lain tu semua yang tua-tua kerepot. Berani? Mana ikut sunnah kan? Carilah yang tua-tua. Ini 4 dipasangnya semua yang aduh, hebat bukan main. Ini tak betul. Dia bawa je dengan sunnah. Ya. Jadi kalau nak bawa jauh sunnah ni, hati-hati sikit. Ya, tengok Rasulullah ni kalau ikut sunnah, jangan ikut jumlahnya saja. Cuba tengok umur mereka berapa. Jadi hati-hati. Kemudian itu dia jumlah yang dinyatakan dalam Al-Quran ni. Kemudian Allah SWT berfirman, wankihul ayyama minkum. Nikahilah orang-orang yang bersendirian. Maksudnya di sini orang yang bujang ataupun darah yang belum berpunya. Jangan ambil orang punya. Tengok, kalau pas, tapi ada skill, ada cara, ada teknik, boleh ambil. Tak boleh ya, tidak boleh membeli barang yang orang sudah beli, tak boleh meminang orang yang sudah dipinang. Jadi kita kena hati-hati adab dan akhlak itu. Bahkan haram hukum. Nikahi yang masih single, ya. Yang mana wassalihin, tapi kena yang saleh. Ya. Bukan setakat Islam, wassalih. Yang sama ada juga di kalangan min ibadikum wa imaikum, daripada kalangan hamba ataupun daripada hamba perempuan ataupun hamba lelaki. Boleh nikah, ya. Yang mana Allah SWT firman, iyakunu fuqara yughnihumullahu min fadlih. Kalau sekiranya kamu ni miskin, susah, bukan Allah kata sebut miskin, fuqara, fakir. Kamu fakir ni lebih teruk pada miskin. Nescaya Allah akan kayakan kamu dengan pernikahan ini. Jadi siapa yang susah sekarang ini, tapi hati-hati ya, kita belum habis belajar lagi. Kena belajar habis, ya. Kena siapkan persiapan yang sebaik-baiknya, ya. Kita punya kondisi apa semua mesti lengkap, tidak ada masalah, nikah. Ada orang berdengar-dengar terus nak nikah, tak betul juga. Dia kena belajar dulu. Apa-apa pun dalam bab amalan ini, kita kena belajar dulu. Sebab apa? Kalau kita tak belajar, dia akan merugikan apa yang kita buat nanti. Dalam
sewaktu belajar dulu, seorang ulama dia pernah cerita dalam satu tazkirah dia sebut bahawa dia cerita tentang ibadah. Dia cerita secara umum gitu, tiba-tiba seorang setelah habis daripada tazkirah ataupun kuliah itu, dia pun bertanya dengan syekh atau ustaznya, dia kata apa yang kamu cakap itu betul tidak? Betul, dia kata. Ini ada rujukan kitab ni. Tapi saya buat lain. Jadi, macam mana kamu buat? Saya dengar daripada orang lain dan sebagainya. Allah dia tak betul. Mungkin adalah salah satu cara kaifiat yang tak betul pada ketika saya kurang jelas. Jadi dia kata, dah berapa lama pakcik amalkan? Dia kata lebih kurang 40 tahun. Maknanya, alhamdulillah dia bilang pada hari ini saya sempat, kebetulan ni pun singgah transit. Ya, ini dengan tazkirah, apa yang saya amal selama ni rupanya tak betul. Bayangkan, kalau 40 tahun kita buat tak betul, patutlah tak khusyuk. Patutlah bila kita ibadat tak rasa seronok. Patutlah bila kita menikah bercerai ataupun timbul masalah yang tidak sepatutnya. Begitu. Jadi itu perlunya ada panduan ilmu ni. Ya, dan kita kena amalkan dengan seikhlas ni, baru kita selamat dalam perjalanan. Jadi dalam bab nikah ini, ya, walaupun banyak galakan, tetapi kita kena ingat di sana ada rintangan dan ada cabaran. Jadi kalau kita susah, insya-Allah kaya. Sebab apa? Dulu Allah SWT bagi kita rezeki untuk kita punya bahagian. Bila kita nikah, kita kena ingat isteri kita pun ada bahagian. Itu yang Allah tambahkan rezeki. Ya. Ada juga ustaz dia bilang bila nikah makin miskin bilang. Itu lainlah. Tapi kalau kita punya keyakinan, insya-Allah dia akan kaya. Kaya ini bukan duit ya. Kita faham kadang-kadang rezeki ini orang fikir duit. Bukan duit. Kaya ni banyak, kaya anak. Ya. Dan kemudian ataupun rezeki juga dalam bentuk kesihatan. Ya. Umur dia panjang, tak pernah menghadapi masalah penyakit. Rezeki ini pelbagai, kebahagiaan dan sebagainya. Jadi kita jangan kecilkan skop rezeki. Jadi Allah akan kayakan, insya-Allah. Kemudian Allah SWT beriman lagi, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Allah SWT kaitkan bahawa dalam seorang isteri ini sebagai pakaian. Mereka ini pakaian kamu dan kamunya adalah pakaian mereka. Cuba kalau orang tidak ada pakaian, apa yang jadi? Malulah kan? Jadi kalau orang bujang ni cepat-cepat belum ada pakaian. Allah SWT sebut, ya. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Pakaian. Sebab apa? Pakaian ini benda yang menutup, benda yang menyelamatkan kita daripada aib dan celah. Begitulah orang yang bujang. Begitu juga anak dara. Dia kena cepat-cepat usahakan ya. Kena pandai-pandai lah. Itu dia antara saranan dalam surah Al-Baqarah tadi ya, 187. Kemudian dalam hadis ya. Ini hadis banyak. Yang famous, yang paling biasa kita dengar, Rasulullah pernah bersabda, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Wahai sekalian orang-orang yang masih muda, ya. Barang siapa di kalangan kamu yang mampu, ada kemampuan, ya, al-ba'a, minkumul ba'a falyatazawwaj, maka hendaklah kamu berkahwin. Ya. Ada kemampuan, kalau tidak mampu jangan paksa, ya. Jangan paksa sebab nanti masalah. Ada kemampuan kahwin. Kenapa? Fa innahu aghaddu lil-basar. Karena apabila berkahwin dia akan menjaga mata. Tengok beza orang yang sudah kahwin dengan orang yang belum kahwin. Mata dia tak sama. Ya. Mata orang bujang dia lihat sikit. Dia sensitif. Ada yang panjang sikit. Berhenti. Tak habis lagi sikit dah. Dia tak sama tu. Dia lah lama dalam orang kata Arab kata man lam yazul la yadri. Dia tak tahu lagi, dia tak tahu macam mana, dia tak rasa lagi, tak tahu. Tapi nikah ni sebenarnya nantilah kalau sudah kena tahu. Sebenarnya ada juga ujian yang berat Jadi orang yang belum nikah ni biasanya dia tak dapat jaga mata, susah nak jaga mata. Walaupun automatik. Mata ni dia tak boleh tekan switch. Dia automatik. Auto, dia paling cepat lah. Ya. Dia kalah kereta
Susah menjumpa yang boleh tutup muka, tutupkan. Masya Allah, Allah jadikan lengkap. Aghaddu lil basar, dia boleh menjaga pandangan mata. Masya Allah. Wa aqadu lil farj, dia menjadi benteng, pelindung kepada kemaluan. Ini orang yang kahwin ini dia akan jadi benteng. Dia nak buat tak tahu sudah. Kalau yang belumnya yang bahaya. Tetapi Rasulullah bagi solusi, wa man lam yastati'. Tetapi siapa yang tidak mampu untuk bernikah dan berkahwin, fa alaihi bisawm, maka hendaklah dia berpuasa. Ustaz, saya puasa makin kuat pula sebab makan banyak. Ya. Itu yang kuat. Makan banyak, tidur banyak. Lepas tu tak jaga mata, tak jaga hati, fikiran, macam mana nak sembuh? Ya, puasa ni seluruh. Bukan puasa hanya setakat mata ataupun perut, semua. Jadi tidak ada istilah bertambah. Sebenarnya dia yang buat tambahan ketika dia berpuasa. Kenapa fa'alaihi bisawm? Kenapa Rasulullah kata puasa? Fa innahu wija. Wija ini benteng, macam baju besi. Dia menjadi benda yang menghalang benda yang boleh merosakkan badan. Fa innahu wija. Kemudian Rasulullah katakan, ad-dunya mata'un. Dunia ini benda yang menyeronokkan. Seronokkan. Wa khairu mata', dan sebaik-baik yang menyeronokkan di dunia. Sebaik-baik ya. Apa dia? Al-mar'atus salihah. Sekarang ni ada rancangan. Isteri aja, bukan isteri. Apa? Wanita solehah. Dia dua tu. Satu sudah pilihan, satu lagi wanita solehah. Solehah saja kan? Siapa yang minat tengok-tengoklah. Mesti ramai yang tengok kan? Solehah betul kan ni? Tapi bagus. Sebab dia nak lahirkan wanita yang contoh. Ya? Sebab sekarang di Malaysia ni krisis sikit. Dari sudut contoh. Orang muda dia pingat-pingat. Dia tak tahu nak ikut. Ni lama. Sejak tahun 80-an lagi. Ya, bila datangnya pengaruh barat, banyak pemuda-pemuda ni dia tak tahu ada tujuannya. Kerana mereka jauh dengan sunnah Rasulullah. Mereka tidak kenal Rasulullah. Tidak kenal orang-orang yang sepatutnya dicontohi. Kemudian Rasulullah bersabda, "Arba'un min as-sunan al-mursalin, al-haya'u wa ta'attur was-siwak wan nikah." Masuk sudah waktu. Ya, ada 4 sunnah-sunnah para rasul. Yang pertama, mereka ini sudah mempunyai rasa malu. Para rasul ni malu. Kalau mandi pun bertutup, ya, kain basah. Kalau kita okeylah ini kan. Antam sajalah mandi dia. Tapi kalau Nabi ini dia pemalu, orang yang menjaga adab ini. Ya. Itu biasa sunnah. Wa ta'attur, dan Rasul suka pakai minyak wangi. Ya, ini bagus pakai minyak wangi. Tapi jangan pakai minyak wangi ular tu, yang menyengat. Cari minyak wangi yang boleh tidak menyakitkan orang. Ya, maksudnya cari minyak wangi yang sederhana, jangan terlampau kuat. Terlampau kuat boleh memeningkan orang, menghilangkan khusyuk. Ya. Apatah lagi kalau minyak wangi yang asli, ini lagi bahaya. Minyak wangi terutama waktu subuh, jiran di sebelah terganggu, bukan sebab apa, bau. Jadi itu juga stalking. Kadang-kadang stalking, kalau kita ni tak ada masalah. Kalau di negara-negara tengah tu, kadang-kadang stalking dia basah. Kalau di Sabah ni panggil bau apa? Bau pangan. Di Sabah istilahnya bau pangan. Masuk tu kita, bila kita sujud di tempat bekas dia pijak tu, la ilaha illallah. Tak tahulah virus ke bakteria kan, tak tahu. Jadi ini tidak digalakkan ya. Tak apa. Rasulullah ni sentiasa pakai minyak wangi. Bahkan bila Rasulullah buka bajunya pun tercium satu masjid bau Rasulullah. Bahkan yang tangan diriwayatkan Sayyidina Ali yang memandikan jenazah Rasulullah SAW, bila dibuka baju Rasulullah menangis Sayyidina Ali. Rasulullah, kau ni waktu hidup wangi, waktu kau mati pun wangi ya Rasulullah. Nangis Sayyidina Ali. Bersihnya Rasulullah SAW. Kalau kita ni tak tahu macam-macam bau. Ya. Jadi ini kita punya kelemahan. Itu sunnah. Wan siwak, perbanyakkan siwak. Siwak ini ada banyak kelebihan. Kenapa setengah ulama dia tetap membezakan berus gigi dengan siwak? Sebab ada perbezaan. Ya. Walaupun maksud dia ataupun maqasid dia lebih kurang sama, tujuan dia sama, tetapi siwak ni ada kelebihan sedikit. Paling mudah kelebihan dia apa? Siwak boleh kita guna di stesen bas. Tapi boleh gigi boleh? Orang yang memandu boleh break. Air silap tu di bilik air. Boleh gigi. Saya siwak lambat. Orang tengok dia ni merokok kan? Sugi. Sekarang buah trend lah. Nafas baru. Tak apa lah. Ya, itu
di antara sunnah para nabi. Wan nikah, ni nikah. Masya-Allah. Kemudian man razaqahu Allah imra'atan salihah faqad a'anahu 'ala syadri dini falyattaqillaha fi syadri tsani. Yang mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang direzekikan oleh Allah Subhanahu wa taala mendapat seorang perempuan yang salihah, maka itu telah membuktikan sesungguhnya dia telah dibantu sebahagian daripada agamanya. Macam sudah sempurna agamanya. Sebahagian. Siapa yang belum nikah, masalah tu. Ya, belum sempurna lagi. Maka Rasulullah bersabda, "Falyattaqillah 'ala syatri tsani." Fi syatri tsani. Maka hendaklah jaga lagi sebahagian. Hanya kalau nikah ni sebenarnya sebahagian agama ni sudah settle. Jadi kita kena usaha lah, ya, dalam bab nikah ni usaha. Kemudian Rasulullah bersabda lagi, "Tazawwaju fa inni mukadzirun bikum al-umama yaum al-qiyamah. Wa la takunu karahbaniyatin nasara." Atau dalam Imam Baihaqi. Adalah kamu berkahwin, bernikah, sesungguhnya aku akan merasa bangga dengan jumlah umatku yang ramai pada hari kiamat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang pendeta-pendeta Nasrani, tak kahwin. Jadi tahu dah apa jawapannya tadi? Ya, jawapan tadi tu apa? Tahu guru tu jawab, sewaktu di pondok tu bila diajukan soalan begitu, dia kata senang. Kami tak boleh ikut Nabi, ya. Walaupun kita nak cerita khususiat, kita jawab dengan dia. Macam mana? Saya nak tanya, Nabi Isa AS ni kahwin atau tidak? Dia kata tak sempat. Tak sempat. Nabi Isa diangkat kan? Umur dia 25, lebih kurang 25, diangkat oleh Allah SWT ke langit. Tak sempat kahwin. Sebab tu agama Nasrani dalam orang kata syariah dia tak lengkap. Dalam bab munakahat tidak ada. Ya. So apa Nabi Isa tak sempat kahwin, tak sempat nak tunjukkan macam mana nak dalam berkeluarga. Jadi dia ada kekurangan dia. Saya dia guna undang-undang lain. Dia tak guna undang-undang agama dan sebab dalam kitab Bible sama ada yang Old Testament ataupun yang New, tidak ada diceritakan secara lengkap. Kalau ada pun itu tambahan-tambahan pendeta-pendeta dia. Jadi sekarang saya nak tanya kata Tuan Guru ni, kenapa kamu kahwin? Bahkan sekarang ni ada sudah pendeta dalam mazhab Katolik ataupun setelah Protestan ya, yang membenarkan pendeta ni boleh kahwin sudah. Kalau dulu tak boleh, sekarang ada pula fatwa terbaru boleh sudah. Sebab tak boleh lawan, naluri itu tak boleh lawan. Sebab banyak di Vatican City tu, ikut sahabat yang pernah jadi Kristian, dia pernah pergi sana, ada pendeta yang melakukan hubungan yang tak mengikut. Sebab naluri manusia tu tak boleh dihalang, disekat. Ya, akhirnya mereka buat hubungan yang tak betul. Jadi ini yang berlaku. Dengan sebab itulah kita kena mengikut sunnah Rasulullah. Ya, jangan kita melawan. Tak apalah, saya ini insyaAllah kalau namanya perempuan itu tak ada keras ini. Tatap saya dia bilang. Jangan. Itu sekarang. Nanti terjumpa dengan yang betul-betul. Nah, disitulah. Yang asalnya, kalau dulu kawan-kawan saya ini suka lagu rock. Bahkan ada yang sampai yang lagu underground sikit. Trash lah, apa semua. Semua dia tahu. Kromok lah, apa semua. Dia cerita. Panas lah. Lama-lama, belus sudah. Dengar lagu kan, belus sudah. Kenapa sudah berubah? Biasalah, tukar-tukar angin. Banyak jiwang sudah ada. Jumpa sudah. Itulah manusia relatif juga. Dalam benda bagian ini kita jangan lawan fitrah. Ya, jangan. Kita kena ikut sunnah. Sebagaimana yang telah dijelaskan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang tidak mengikut sunnah aku, maka bukan daripada kalangan umatku. Bukan daripada kalangan. Sebab ada sahabat yang jumpa dengan istri Rasulullah, bercerita bagaimana amal ibadah Rasulullah. Dia kata, Rasulullah ni begini-begini, akhirnya, kalau begitu saya tidak mau kahwin lah. Yang satu sahabat lagi, kalau begitu saya akan ibadat sepanjang malam. Yang seorang lagi, insyaAllah saya akan puasa sepanjang masa. Bila berita itu sampai kepada Rasulullah, mana sahabat 3 orang tadi dipanggil? Ya, kamu kan yang kata begini? Iya, ya Rasulullah. Saya ini, ya, berpuasa tapi saya berbuka. Saya ini, ya, dulunya bujang, saya berkahwin. Saya ini juga seorang yang selalu sholat malam, tapi saya tidur kadang-kadang. Sebab apa? Fitrah. Jaga kemampuan diri manusia itu ada haknya masing-masing. Kemudian Allah bersabda, "Wa man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mengikut sunnahku, bukan daripada kalangan umat. Allah Rasulullah tak iktiraf yang begini. Jangan terlalu ekstrim lah.
Dalam amalan ibadah pun kena ada yang wasatiyah. Jangan terlampau yang di luar daripada sunnah. Kemudian wa man waqa'a Allahu syarra itsnain walajal jannah ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi. Riwayat Tirmizi. Barang siapa yang dipelihara oleh Allah Taala akan kejahatan dua benda ini, dua perkara ini, walajal jannah, dia akan dimasukkan dalam syurga. Apa dia yang kena jaga? Ma baina lahyaihi. Dua dia apa? Di lubang yang ada di apa ni bang? Ni lahya ini orang jambang apa? Tulang apa ni panggil? Rahang mulut. Maksudnya mulut lah maksudnya. Dan juga dua di antara dua kaki, maksudnya lubang kemaluan. Kalau dia boleh jaga dua ni, insya-Allah masuk surga. Sebab kebanyakan manusia ini dia binasa dan rosak dengan sebab dia tak jaga dua benda ni. Lubang atas dengan lubang di bawah. Kalau tidak ada lubang, itu tak tahulah. Ada something lah kena operation. Bahaya. Tapi kalau mulut dia memang dia tidak ada, itu lain cerita lah. Dia selamat. Untung orang yang bisu. Tapi orang yang tidak jaga, na'udzubillah min zalik. Masa dah sampai ya. Biasanya kita ni ikut jam, maksudnya ataupun biasalah jam. Bergantung dengan ustaz. Kesian juga. Tapi jauh lagi exam kan? Tak apalah kita lajak sikit boleh kan? Boleh dah kan? Kita bagi habis silibus lah. Sebab dia kata ini ada bersilibus. Jadi tak apalah. Dapat sikit lagi kan? InsyaAllah. Rasulullah sabda, salasatun haqqun 'ala Allah aunuhum. 3 orang yang berhak Allah bantu mereka ini. Allah wajib tolong dia. Bukan wajib istilahnya Allah terpaksa, tidak. Memang Allah akan tolong insya-Allah dengan izinnya kalau memenuhi syarat. Yang pertama al-makatibul ladzi yuridu al-ada'. Pertama orang yang dia status dirinya hamba, dia ingin memerdekakan dirinya dengan dia membayar kepada tuannya. Ini kena bantu. Insya-Allah Allah akan bantu orang macam ni. Yang kedua wan-nakihul ladzi yuridu afa. Orang yang ingin bernikah kerana ingin menjaga maruahnya. InsyaAllah Allah bantu. Kalau niat dia, ya Allah ya Tuhan, minta lah Allah, jangan malu-malu. Malu-malu kan. Bisi-bisi dia. Tak apalah jadi imam kalau tukar transit bahasa Melayu pun jelaskan. Ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kami isteri yang solehah. Yang diulagam, amin, kita paling kuat. Tak apalah, insyaAllah Allah bantu. Minta dengan Allah, jangan malu. Ya, sebab kita nak jaga diri kita. Ya, apa salahnya dalam benda kebaikan? Minta pada Allah SWT. Ya, kemudian orang yang seterusnya akan dibantu oleh Allah ni wal mujahidu fi sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yang menegakkan agama Allah. Insya-Allah Allah akan bantu. Ini sudah jelas ya. Ini banyak. Ambillah pengalaman orang-orang yang bekerja di jalan Allah ni. Ya, dia tidak punya gaji, tidak tertulis dalam kertas. Tapi Allah SWT dah jamin gaji. Telefon saya agak yang memanggil bukan. Baik. Dalam hadis lagi dinyatakan yuqalu lil walidan lil wildan yaumil qiyamah, akan dikatakan kepada budak-budak yang kecil pada hari kiamat nanti, udkhulul jannah, yang masih kecil tapi dia meninggal. Allah berfirman kepada mereka, malaikat dia mengarahkan mereka supaya masuk dalam surga. Qala ya fayaquluna ya Rabb, maka budak-budak ni, anak-anak yang mati kecil ini berkata, ya Tuhan kami, ya, kami tidak masuk hatta yadkhula abauna, sehinggalah bapak-bapak kami dimasukkan ke dalam syurga. Begitu juga dengan ibu-ibu kami, ya, wa ummahatuna. Qala, kemudian dinyatakan fayatuna, didatangkan kedua ibu bapaknya. Qala fayaqulu Allah azza wa jalla ma li arahum, ya, muhbatiin, ya, kenapa mereka ini duduk di sini tidak bergerak-gerak lagi? Udkhulul jannah, masukkan saya mereka dalam surga. Allah arahkan. Qala fa yaqulu ya Rabb abauna. Tapi budak-budak kata, kami dalam masalah ya Allah, tapi bapak kami ni, ibu kami ni masih belum lagi. Ya. Lantas ya Allah berfirman, qala fa yaqulu udkhulul jannah antum wa abaukum. Okeylah. Masuklah surga kamu dan bapakmu. Maksudnya orang yang ada anak ni untunglah. Dan orang yang ada anak ni orang yang kahwin lah. Yang tak kahwin rugilah, tak ada anak. Ya, sebab anak dia akan bagi syafaat. Jangan kita sedih kalau anak kita meninggal dalam keadaannya masih kecil. Kemudian ucapan para ulama-ulama, ulama salah ataupun para sahabat contohnya. Ini saya pun begitu terkejut juga kata-katanya, tapi tak apa, bagus. Yang mana dinyatakan dalam Imam Bukhari meriwayatkan daripada Sa'id bin Jubair
daripada Ibn Abbas, ya, bertanya kepadaku, kepada Sa'id Tabi'in. Ibn Abbas ini sahabat, bertanya kepadaku, apakah engkau sudah menikah, wahai Jubair? Sa'id Ibn Jubair, aku menjawab, belum. Lantas apa kata sahabat yang menyatakan, menikahlah kerana sebaik-baik umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Ada yang salah faham? Yang paling banyak istrinya, empat ini lah kan. Maksudnya yang baiklah, istri yang baik. Jadi maksudnya ini di antaranya. Bahkan ada sahabat, saya lupa namanya, saya tak sempat rujuk, sebelum dia meninggal, Ibn Abbas ke ataupun saya lupa, kalau ada yang ingatkan saya. Dia nak meninggal, dia kata, wahai sahabat, mari. Kenapa? Dia dalam keadaan nazak. Kenapa? Tolong jadikan saya perempuan. Astagfirullahaladzim. Kenapa? Saya nak nikah. Kalau secara logiknya, dah dalam sakarat ni, dah nazak ni, nak mati, apa lagi nak nikah ini? Tengok ni, sahabat Nabi ni, carikan saya perempuan. Kenapa wahai sahabat? Dalam keadaan begini, ingat Allah lah. Lebih kurang begitu. Dia kata, saya tidak mau mati dalam keadaan saya bujang. Ini sahabat Nabi, kita ni siapa? Nah, jadi ini makin panas ya. Panas cincin biasa orang nikah. Nah, ini dia punya mukadimah memang begitu. Dia bilang, Ustaz ni memancing ni lama-lama naik kita punya temperature ni bahaya ni. Tak, kita akan pelajari satu persatu ya. Ini kata-kata ulama ya. Apa pengalaman? Bahkan Imam Abu Hanifah menyatakan syiarukum uzzabukum. Orang yang paling jahat di kalangan kamu ni yang masih belum kahwin. Perangai dia. Ya. Tapi bukan semua lah. Maksudnya kebiasaannya begitu. Ya. Nah, jadi hati-hati ya. Bahkan dinyatakan oleh Wahab bin Munabbih ya, radhiyallahu anhu berkata, dia kata jangan orang yang bujang itu seperti pohon yang di tanah gersang yang diombang-ambingkan, yang dipukul ya, terumbang-ambing dengan sebab angin. Demikian maksudnya orang yang bujang ni gersang. Bahkan Rasulullah nyatakan miskin. Dengan sahabat bilang, kenapa bilang miskin ya Rasulullah? Ya? Kenapa ya Rasulullah? Miskin orang yang belum berkahwin. Ya Rasulullah, kalaulah dia sekiranya belum berkahwin tapi dia ada harta yang banyak, adakah dia juga miskin? Ya, dia tetap miskin. Allah. Kita nak lepaskan istilah miskin dan diri kita dia. Kahwin. Ya, miskin. Rasulullah bilang miskin. Kesian. Orang miskin memang kesian lah. Kesian. Bahkan Imam Syafi'i, Masya Allah, diriwayatkan ya, sewaktu dia balik tengah malam, kita kata dia terbuka pintu anak dia yang masih bujang lelaki, tengok tiba-tiba dia punya senjata terbangun. Nah, ini tak berlapis sebab tidak kan? Minta maaf lah kalau ada pun. Sebab apa? Sebab ilmu. Ya, dibangun. Allah, kata Imam Syafi'i, miskin. Besoknya terus cari pasangan yang untuk anak dia. Kawal anak, jangan sampai dia terfikir yang bukan-bukan. Ini orang dulu-dulu. Itu yang dulu kahwin cepat. Sebab apa? Dia nak jaga. Kalau kita sekarang, Allah, tanpa di negara Arab, kahwin tua-tua. Sebab apa? Nak cari rumah dulu, ada gaji besar, ada kereta besar. Cuma dari orang Arab. Sekarang ni ada sudah sekatan, berapa puluh ribu, tidak boleh. Sebab biasanya orang Arab ni 30,000 ke atas. Mesti ada syah, mesti ada bangunan, mesti ada kenderaan. Ya, mesti ada kerja tetap. Boleh nikah. Kalau tidak, minta maaf. Cari yang lain lah. Sengsara ni kenapa? Ya, tekanan tu. So, tekanan hidup, tekanan nak kahwin. Laki-laki tua baru kahwin. Kita ni Alhamdulillah masih lagi. Tapi ini pun bahaya juga sekarang. Ya, barang orang bilang makin naik, gaji statik lagi. Belum lagi berubah-ubah. Bahaya juga lama-lama kan. Kena usaha. Jadi ini di antara Abdullah bin Mas'ud ya menyatakan, berkata, seandainya aku tahu bahawa ajalku akan tinggal 10 hari lagi, katanya, nescaya aku ingin pada malam-malam itu yang baki ataupun yang tersisa itu ya bersama dengan seorang istri yang tidak berpisah dariku. Kalau aku tahu lagi 10 malam ya, aku tidak akan lepaskan bersama dengan istri. Kalau bujang dengan siapa nak? Kesian. Aduh, ini ya di antara ya ucapan ulama-ulama salah ini, ulama-ulama yang mempunyai pengalaman. Jadi insyaallah
kita akan cuba melihat satu lembaran kepada lembaran yang lain tentang bab munakahat ni. Kita akan cuba masuk tentang beberapa perkara yang penting. Disebut dasar-dasar ya, memilih calon ni penting ya. Macam mana kita nak tengok calon-calon yang betul-betul menepati kehendak Allah dan Rasulullah ni. Jangan ikut kehendak kita, sebab ikut kehendak kita mungkin ada kekurangan. Kombinasikanlah. Kalau boleh kombinasikan dan utamakan lagi apa yang telah ditetapkan di dalam syariah ataupun dalam Al-Quran. InsyaAllah kita akan berpandukan pada minggu depan. Kita simpan tajuk itu untuk selanjutnya. Kalau kita cerita ni malam, takut nanti orang bilang sebab ada yang sebahagian tak dapat, uzur tak dapat datang. InsyaAllah kita akan cuba ambil. Kalau nak tahu apakah calon-calon yang sesuai untuk diri kita akan listkan semua senarai-senarainya, baik yang wanita, baik yang lelaki. Sebab yang banyak sekarang ni, seorang lelaki nak tahu calon wanitanya macam mana. Itu banyak diceritakan. Tapi bagi wanita dia tak tahu macam mana nak pilih yang dia punya starring ni, siapa yang sebenarnya yang betul-betul sesuai dengan diri. Jadi insyaAllah kita akan cuba lihat dan kita akan rujuk daripada kitab-kitab yang muktabar, insyaAllah. Jadi mungkin setakat tu yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan jadi panduan dan mudah-mudahan memberikan kita sedikit semangat untuk kita mempelajari ilmu agama. Ini bukan ilmu pilihan ataupun alternatif ya. Ilmu agama ni ilmu asas. Tapi sekarang ni orang dia jadi ilmu macam nombor 2, nombor 3. Belajar agama ni susah. Belajar yang lain ni senang. Belajar di pondok ni Allah menangis kita. Makan ditalam dengan ikannya, dengan orang berkudis-kudisnya, dengan air sengsara. Tapi kalau sekolah yang ini kadang-kadang ya dengan kemewahan, jadi manusia itu berubah sudah pandangan. Jadi akhirnya agama jadi alternatif. Sekolah agama ni welfare. Budak tak boleh dikontrol di sekolah, hantar pergi sekolah agama. Mudah-mudahan dia jadi orang yang baik. Jadi welfare sekolah agama. Jadi begitulah pandangannya bila agama ni jadi nombor 2. InsyaAllah kita akan kembalikan dia kepada kedudukan yang asal supaya kita menjadi orang yang lebih adil dalam sebagai seorang ilmiah, seorang yang punya ilmu. InsyaAllah. Jadi mungkin setakat itu yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahu alazim.